الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah sama-sama kita terus meningkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus melaksanakan segala perintah dan kita tinggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah dan kita terus memperkukuhkan iman kita untuk mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. InsyaAllah mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk memupuk nilai manusiawi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebelakangan ini kita tengok nilai dan akhlak manusia makin hari makin terhakis daripada tahap kemuliaan insan sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kejadian. Allah mengangkat martabat anak-anak Adam ini tuan-tuan dengan bentuk kejadian yang paling indah. Dikurniakan akal fikiran mengatasi makhluk-makhluk yang lain. Ini sebagai satu nikmat yang wajib kita syukuri. Mari kita sama-sama menghayati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Daripada firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah menyatakan dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah mengangkut mereka di daratan dan di lautan dan kami beri mereka rezeki daripada sisi kami yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia ni ialah makhluk Allah yang paling istimewa kerana dikurniakan akal serta boleh berfikir. Bukan setakat berfikir saja, kita juga boleh untuk berkehendak, boleh juga untuk menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kelebihan kurniaan Allah itu kepada kita berbandingkan makhluk lain, seperti ilmu yang telah dikurniakan kepada Nabi Adam alaihi salam yang tidak dikurniakan kepada malaikat. Perkara-perkara macam inilah tuan-tuan yang mewajibkan kita sebagai manusia berakal budi, boleh membezakan antara manusia itu sendiri dengan haiwan. Akhir-akhir ini kita tengok tuan-tuan,
nikmat yang dikurniakan oleh Allah semakin dilupakan. Sebab apa? Sebab pengaruh kemahuan individu, kemahuan hati nurani masing-masing, dan juga pengaruh nafsu untuk meraih kuasa, untuk pangkat, kekayaan dan harta benda. Kita juga saling bermusuh-musuhan sesama kita, berbalas cacian dan makian, menghina dan merendah-rendahkan orang lain tanpa batasan. Inilah yang berlaku pada ketika ini, tuan-tuan. Kalau kita lihat berdasarkan laporan Kementerian Perpaduan Negara, dalam suku tahun pertama tahun ini, tahun 2024, dicatatkan sebanyak 47 kes kenyataan yang berbaur kebencian menyentuh agama dan perkauman. Ini daripada laporan, tuan-tuan. Kalau kita tengok pula laporan daripada PDRM, menunjukkan 162 kes dicatatkan seluruh negara yang melibatkan pergaduhan antara kaum. Begitu juga, tuan-tuan, saluran media sosial hari ini juga turut menjadi medan perpecahan dan permusuhan ummah. Ini kita tak boleh nafikan dan kita boleh tengok dalam media-media kita hari ini. Oleh yang demikian, laporan yang khatib sampaikan ini ternyata tidak mencerminkan keindahan Islam. Kalau berlakulah yang demikian, tuan-tuan, ini bukan cerminan Islam. Sebaliknya, bersalahan dengan nilai yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia dan amat menitik beratkan keindahan adab, sebagaimana sabda baginda dalam sebuah hadis sahih daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kata, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nilai akhlak mulia baginda Rasulullah wajib kita warisi, sebab kita adalah umat baginda. Jadikan contoh ikutan dan teladan terbaik oleh seluruh manusia. Namun cabaran kemodenan dan kemajuan dunia hari ini boleh menggugat nilai dan akhlak manusiawi sekiranya tidak dipupuk dan dijadikan prinsip hidup. Mari kita tengok pula para sahabat baginda radhiyallahu ajma'in. Para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa juga memberi contoh yang baik kepada kita semua. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menunjukkan kejujuran dan sikap bertanggungjawab yang tidak berbelah bagi sehingga beliau berjaya memimpin umat selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita lihat ketegasan dan keberanian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, menjadikan beliau dihormati dan disegani sama ada kawan mahupun lawan. Begitu juga kita lihat bagaimana berakhlaknya seperti akhlak Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kekayaan yang beliau kecapi tidak pernah menjadikan beliau sombong terhadap manusia lain. Orang kaya, kita jadikan dia contoh selalu. Sehingga hari ini kalau kita tengok, wakaf beliau masih ada sehingga pada hari ini.
Begitu juga mari sama-sama kita contohi sifat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang sentiasa berusaha untuk mempelajari ilmu dan perkara-perkara baru bagi mengimbangi kehidupan dengan lebih baik. Ini adalah sahabat-sahabat contoh yang ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh ambil satu persatu. Begitu juga tuan-tuan, bagi para muslimat, bagi ibu-ibu kita, bagi isteri-isteri kita, anak-anak kita, boleh mencontohi sikap Sayyidatina Khadijah. Meskipun beliau kaya dan berjaya dalam perniagaan, tetapi sentiasa merendah diri dan sanggup berkorban demi meningkatkan ketinggian syiar Islam. Ini peranan seorang muslimah. Sifat dan akhlak terpuji kita tuan-tuan akan melahirkan suasana yang rukun dan harmoni, persaingan sihat dan semangat bekerja yang tinggi untuk meraih kejayaan dan kecemerlangan umat dan juga agama. Ini yang Nabi ajar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kecintaan kepada Allah dan Rasul akan menjauhkan kita daripada akhlak buruk yang tidak mencerminkan kepribadian yang dianjurkan oleh Islam. Janganlah kerana kuasa, kerana pangkat, pengaruh, harta benda dan sebagainya, sehingga kita sanggup menggadaikan prinsip agama yang menjadi penentu jatuh bangunnya suatu peradaban dan juga tamadun. Justru itu mimbar pada hari ini menyeru kepada semua agar sama-sama kita memupuk dan menjaga nilai manusiawi sebagai tanda syukur kita atas anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Antaranya, marilah kita berakhlak seperti mana akhlak Al-Quran. Al-Quran mengajar kita untuk mengabdikan diri kepada Allah selaku pencipta dan juga memerintah manusia untuk menjadi hamba yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri serta segala makhluk dan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah sama-sama kita mengamalkan sikap empati dan juga kasih sayang. Yang mana hari ini juga sifat-sifat itu mula luntur. Sifat kasih sayang akan berupaya untuk memahami perasaan dan juga keadaan orang lain. Lantaran itu kita boleh menawarkan bantuan dan sokongan dengan ikhlas, terbit daripada perasaan kasih sayang itu, sekaligus mendorong kita untuk menjaga hubungan yang baik dan menghindarkan daripada perbalahan yang tak perlu. Dan juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita menjaga, mendirikan solat serta kita menghayati ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Ibadah yang kita buat dan amalan yang ikhlas serta istiqamah akan menzahirkan peribadi dan akhlak yang terpuji sebagai bukti kecintaan seseorang hamba itu kepada Allah dan Rasul. Dan yang akhir tuan-tuan, marilah kita membina pemikiran yang positif. Yang mana berfikir secara positif ni tuan-tuan berupaya untuk melihat dan menilai setiap perkara daripada sudut kebaikan dan pandangan yang membawa kepada kesejahteraan ummah itu sendiri. Mudah-mudahan kita yang hadir pada tengah hari ini akan menjadikan khutbah ini sebagai isi daripada apa yang kita dengar menjadi panduan kepada hidup kita seterusnya, dan kita akan bertemu dengan Allah untuk menjawab soalan-soalan yang mana kita boleh jawab ke tak boleh jawab dalam kehidupan kita ini berlandaskan kepada amal masing-masing. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dalam terus kita mengabdikan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu Islam ini
dengan sebaik mungkin agar ianya sebati dengan diri kita insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Mimbar menyeru kepada semua jemaah agar kita tetap berpegang kepada akidah Islamiah berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita sama kita. Marilah kita terus makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat fardu berjemaah. Marilah pada hari yang mulia ini kita terus memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itulah tanda kecintaan kita kepada Nabi dan mengharapkan syafaat baginda di hari akhirat. Seperti mana firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hati yang suci dan jiwa yang pemurah, dipenuhi dengan rasa kasih sayang, kemurahan dan juga keikhlasan terhadap kemanusiaan. Jadikanlah kami orang-orang yang mengamalkan keadilan dan ihsan serta menyeru kedamaian. Lembutkanlah hati-hati kami ya Rahman untuk kami menyayangi mereka yang lemah dan memerlukan, dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk secara ikhlas dapat membantu mereka yang memerlukan. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, limpahkanlah rahmat-Mu agar negara kami ini sentiasa berada dalam keadaan selamat dan makmur, dijauhi daripada bencana dan malapetaka, rakyat hidup dengan aman dan juga muhibbah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ghafarallahu dengan meninggikan naik syiar Islam di negeri yang kami sayangi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan